Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Profesor Dr. Puteri Roslina dan juga rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan saya ialah analisis terjemahan teks kreatif yang bertajuk Lautan di Hujung Lorong, yang teks asalnya The Ocean at the End of the Land, dari perspektif istilah budaya. Baiklah, permulaannya pengenalan, penterjemahan ditakrifkan ataupun dikonotasikan sebagai perbuatan memindahkan teks yang bertulis atau berkomunikasi secara lisan ke dalam bahasa lisan ataupun bahasa lain. Dan saya telah mengukuhkan dengan dua pandangan sarjana. Yang pertamanya Nyomak pernah memberitahu bahawa penterjemahan ialah satu kesenian yang merangkumi usaha menggantikan mesej atau kenyataan bertulis dalam sesuatu bahasa dengan mesej atau penyataan yang sama dalam bahasa lain. Maksudnya, mengambil sesuatu maksud dari teks asal dan menterjemahkan kepada teks sasaran tanpa menghilang maksud asalnya. Itulah pandangan beliau. Dan juga melalui Bell RT ataupun dipanggil sebagai Roger Thomas Bell memberitahu bahawa translation is the replacement of representation of text by a representation text in a second language. Dan jelas kepada kita bahawa penterjemahan ialah menterjemahkan sesuatu perkara dengan tanpa memastikan bahawa menghilang maksud asalnya. Itulah perkara yang menjadi sebagai perkara utama dalam penterjemahan. Dan ada banyak sorotan literature telah menjadi sebagai bahan bicara saya. Namun demikian, pembentangan saya. Namun demikian, saya hanya mengambil beberapa sahaja. Yang pertama, mengikut pandangan Nur Hafiza Ahmad Marikin, memberitahu dalam kajian Hikayat Abdullah dan The Hikayat Abdullah, pengkaji menggunakan kaedah adaptasi penterjemahan linguistik, persamaan budaya, penyejatan mutlak, peminjaman, couplet dan glose intercast. Walaupun beliau telah menggunakan pelbagai kaedah ataupun teori, dapatannya beliau memberitahu satu pendedahan bahawa penterjemah perlu memahami unsur budaya teks sasaran untuk menghasilkan sesuatu teks yang lebih berkualiti dan lebih memahami oleh pembaca sasaran mereka. Dan yang seterusnya, menurut Katan pada tahun 2013 dalam artikelnya Cultural Approaches to the Translation, beliau telah menggunakan pegangan teori Naida dan juga mengaplikasikan struktur semantik Chomsky. Dalam perkara ini, beliau telah menekankan bahawa walaupun penterjemahan telah diaplikasikan, tetapi penterjemah perlu memastikan dalam teks sasaran perlu menyampaikan maklumat jika pembaca teks sasaran bermasalah memahami budaya yang terkandung dalam terjemahan, maka tidak dapat satu teks penterjemahan ataupun satu buku novel penterjemahan yang lebih berkualiti. Itulah yang telah ditekankan oleh Katan dalam artikel beliau. Maka daripada ini, apa yang telah jelas kepada kita? Daripada ini, wujudnya dua permasalahan kajian. Yang pertamanya, kesetiaan penterjemah dalam mengekalkan gaya bahasa. Kerana penterjemah semasa menterjemah, bolehkah beliau mengekalkan istilah tersebut tanpa hilang kandungan asalnya, menjadi satu persoalan. Dan yang kedua, permasalahan yang telah timbul yang dapat dilihat ialah unsur budaya semasa menterjemah kekredibilitian makna leksikal dan unsur budaya diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Boleh tak? Mampu ke? Kerana contohnya ada unsur yang dikatakan cium di pipi dengan unsur persahabatan dalam kalangan lelaki dan perempuan di negara barat. Tapi perkara ini tidak aplikasi sebagai perkara biasa di budaya tempatan. Maka perkara ini bukan menjadi sebagai satu kesinambungan. Maka ini semua menjadi permasalahan. Maka dari permasalahan ini wujudlah persoalan kajian kepada saya. Dan persoalan kajian saya, apakah jenis unsur budaya dan apakah strategi penterjemahan unsur budaya yang telah diaplikasikan dalam novel asal The Ocean at the End of the Land dan juga terjemahan yang dikatakan dalam bahasa Melayu iaitu Lautan di Hujung Lorong. Maka semasa menimbul persoalan ini, wujudlah objektifnya. Objektif saya untuk mengenal pasti jenis unsur budaya dan juga menganalisis strategi penterjemahan istilah budaya yang digunakan dalam novel The Ocean at the End of the Land dan juga terjemahan teks sasaran ataupun novel sasaran
bahasa Melayu, iaitu lautan di hujung lorong. Maka, rakan-rakan yang dihormati, bahan kajian saya ialah teks asal yang dikonotasikan sebagai the ocean at the end of the land, dan juga teks sasarannya lautan di hujung lorong. Dan teks asal penulisnya Neil Gaiman, dan juga teks sasaran ialah Adib Zaini. Neil Gaiman telah menulis novel ini pada tahun 2013, manakala teks sasaran telah diterjemahkan pada tahun 2014. Teks asalnya diwujudkan oleh penerbitnya ialah Headline Publishing Group, dan juga teks sasaran ialah buku fiksi. Dan rakan-rakan sekalian, jikalau kita lihat sinopsis cerita ini, sinopsis cerita ini agak berbeza kerana naratif dalam bentuk naratif yang mengimbas kembali, dan ceritanya cukup seram rakan-rakan sekalian, dan dengan penggabungan fantasi. Dan perkara ini narator akan memberitahu semasa dia pergi ke satu pengebumian permulaan ceritanya, dan lepas pengebumian dia akan pergi ke tempat satu kolam kawasannya, dan dia akan duduk dan dia akan fikir masa remaja dia, dan di bagaimana dia lalu kehidupan dia secara berseorangan diri, dan dia telah diperangkap di bawah satu makhluk halus, dan bagaimana halangan dia, masalah dia, bagaimana dia lalui segala perkara dengan bantuan Letty Hempstock, Granny Hempstock, dan juga rakan-rakan dia. Dan juga ceritanya akan membawa kepada kemuncak semasa Letty Hempstock, Granny Hempstock semua mendapat bantuan daripada Warmix, iaitu burung lapar yang memainkan peranan sebagai pembersih dimensi dengan memakan makhluk-makhluk halusnya, dan berdiri di depan kamu macam inilah dia akan berdiri. Ursula Moncton nama dia akan berdiri dan dia akan beritahu dia akan bunuh narator ini, dan mereka dapat membunuh ataupun menghapuskan makhluk halus ini dengan bantuan Warmix. Dan cerita ini akan mengakhir bahawa narator ini dalam perjalanan ingatkan nostalgia cerita-cerita pada masa usia muda dia, dan juga masih lagi ingat rakan-rakannya yang tidak terjumpa selepas itu. Dan inilah perkara yang sangat penting dalam pembentangannya, iaitu teori dan metodologi kajian. Teori yang saya telah ambil sebagai bahan yang dalam pembentangan ialah teori Newmark yang merangkumi 5 komponen, iaitu ekologi, bahan material, budaya sosial, organisasi, gerak isyarat, dan juga tabiat. Jikalau kita lihat dari sudut teori Newmark, ekologi dikonotasikan sebagai perkara-perkara yang mengandungi kesinambungan dalam alam semula jadi. Manakala bahan material ialah kebendaan seperti rumah, pakaian, dan juga budaya sosial dikategorikan sebagai pekerjaan. Manakala organisasi ialah perkara yang menjadi sebagai bahagian politik, pentadbiran, agama, dan seni. Dan akhir sekali, gerak isyarat dan tabiat yang telah menjadi sebagai perkara dari perspektif perbuatan, lebih kepada istilah kata kerja seperti itu. Dan juga metodologi yang telah diaplikasikan ialah bentuk kualitatif, iaitu kaedah analisis teks, sumber, dan juga teks sasaran untuk mencapai kedua-dua objektif. Baiklah, analisis dan dapatan kajian. Sebelum saya merungkai ataupun mengupas dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya untuk mengupas tentang cara menganalisan saya. Saya akan beritahu kepada rakan-rakan sekalian teks asal dan juga teks sasaran, dan akan diklasifikasikan kepada 3 komponen. Yang pertama, teknik penterjemahannya, dan dari teori Newmark dia akan klasifikasikan di bawah apa dalam 5 itu. Dan yang seterusnya, perkataan yang digunakan, ada tak perkataan itu dalam bahasa Melayu yang boleh digunakan sebagai pembaca dan dapat mewujudkan satu kemudahan ataupun memudah kepada pembaca tempatan memahami perkara tersebut. Jikalau kita lihat ayat pertama, we could trace his movement by the dead blue tits and thrushes we would find in the garden, but we saw him. Muka surat 15. Perkara ini kami boleh menjejaki dalam teks sasaran pergerakan melalui blue tit. Blue tit. Perkataan blue tit dan murai yang kami jumpa di taman, tetapi kucing itu jarang kelihatan dalam muka surat 23. Teknik yang telah digunakan ialah teknik kalki ataupun kalk yang dipanggil sebagai penterjemahan secara literal. Di bawah teori Newmark, dalam 5 komponen termasuk dalam ekologi khususnya bahagian fauna. Kerana blue tit ialah perkataan yang digunakan untuk burung kecil.
Perkataan ini ada dalam Kamus Dwi Bahasa Bahasa Inggeris Bahasa Melayu yang dicetak dan diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam muka surat 133 memberitahu 1333 memberitahu kepada kita bahawa blue tit dikonotasikan sebagai burung kecil. Maka jika menggunakan perkataan itu, maka mudah untuk pembaca memahami perkataan tersebut. Yang kedua ialah he insisted. Kalau kita lihat, they made thick loaves of heavy brown bread and he insisted on buying them. Ayah berjumpa sebuah kedai roti tempatan yang membuat roti buku tebal yang berwarna coklat dan ayah berkeras. Dalam muka surat 29. Persoalan yang melintas dalam benak saya, ayah berkeras. Berkeras membawa pelbagai maksud. Maka beliau telah menggunakan kaedah penyalinan semula dengan memastikan penyelesaian semula tata bahasa dan perkataan mengikut bahasa sasaran. Tetapi jika kita lihat perkara ini, ada tak gramatis? Tidak. He insisted, sebenarnya insisted ini mengikut Kamus Dewan Dwi Bahasa cetakan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam muka surat 614 mengkonotasikan sebagai mendesak. Maka jika menggunakan perkataan mendesak lebih baik. Dan teori yang telah diaplikasikan, teori Newmark, dalam 5 cabang, khususnya dalam bahagian gerak isyarat dan tabiat. Yang ketiga, ialah perkara yang dikatakan iaitu, khususnya 2 perkara saya nampak di sini, rakan-rakan yang saya hormati. 2. Yang pertama, dari perspektif kepercayaan dalam bentuk adat resam. Kerana hubungan seks telah menunjukkan dalam muka surat 110 dan juga teks asalnya 103 dan juga satu lagi perkataan penyalinan semula secara literal iaitu mental peace. Kalau kita lihat perkataan yang dikatakan he had his back to me, she had did to her hands pressed against the huge mental piece, he was hugging her from behind, her midi skirt was hiked up around her waist. Page 103. Perkataan yang sama begitu juga dengan Ursula Monckton. Tangannya berpaut pada mental piece besar yang tinggi. Ayah memeluknya dari belakang, skirt midinya diangkat pada paras pinggang dan mereka ingin menunjukkan unsur hubungan seks. Tetapi perkataan ini, jikalau kita lihat menurut Newmark, lebih tidak baik kerana pembaca akan rasa tidak baik kerana tidak sama dengan budaya tempatan mengikut adat resam dan juga kepercayaan dan juga budaya mereka. Dan pada masa yang sama saya nampak dalam bahan material mental peace. Rakan-rakan sekalian, perkataan mental peace jikalau kita lihat dalam muka surat 736 ya, dalam Kamus Dewan Kamus Dwi Bahasa, Kamus Dwi Bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu jelas kepada kita dalam muka surat 736 bahawa mental peace ialah para perapian. Jika menggunakan perkataan itu maka lebih mudah dan juga lebih penggunaan bahasa Melayu yang lebih baik supaya tidak nampak hubungan seks dengan lebih berwar-war, supaya pembaca rasa bahawa mudah untuk membaca dan tidak rasa bahawa ayat ini ataupun aras ini membawa kepada mereka lebih tidak baiklah. Dan yang seterusnya, perkataan daffodil. Perkataan daffodil kalau contohnya, rapidly move the daffodil off the cloth and on the wood. Perkataan bunga daffodil tepat, tidak ada salah. Namun demikian, ejaan dia. Perkataan daffodil yang telah diterjemahkan mempunyai perkataan atau sebutan ejaan yang lebih tepat. Buktinya mengikut Kamus Dwi Bahasa, Bahasa Inggeris Bahasa Melayu membawa maksud sejenis bunga yang berwarna kuning dan lebih dikenali sebagai perkataan daffodil, 1 F sahaja. Jika menggunakan perkataan bunga yang berwarna kuning, maka lebih mudah untuk pembaca membaca dan memahaminya. Dan teknik yang telah digunakan adalah teknik iaitu penterjemahan secara literal dan juga teori yang lihat dengan lebih teliti di bawah ekologi yang merangkumi bahagian flora. Yang seterusnya, yang ini ialah satu perkara yang perlu dilihat kerana peribahasa. Ya, rakan-rakan yang saya hormati, little peaches and a moment later, the door opened the whole way. Perkataan dalam page 84 telah digunakan perkataan yang sama di little peaches. Kemudian dia berkata little peaches dan beberapa ketika kemudian pintu terbuka luas dan Ursula Monckton merenung tempat ke arahku. Tekniknya gloss extracts ataupun dikatakan extra-textual gloss yang dikatakan iaitu maksud teknik yang membekalkan penerangan makna dengan melampirkan nota kaki di dalam novel terjemahan.
Merujuk muka surat 91 dalam teks sasaran, penterjemah telah memberikan maksud peribahasa Little Pictures yang memasang telinga mendengar sesuatu perkara. Jika menggunakan peribahasa yang lebih baik iaitu memasang telinga, dengan mudah pembaca boleh dapat apa yang ingin sampaikan. Dan perkara ini dibasuk di bawah teori Neo-Marx. Dalam 5 komponen itu masuk di bawah adat resam kerana peribahasa merupakan unsur khazanah dan identiti budaya tempatan sejak dahulu. Maka menggunakan peribahasa dengan lebih tepat akan mudah untuk pembaca membaca perkara tersebut. Maka kesimpulannya jelas kepada kita bahawa dengan menggunakan pelbagai teknik dan juga mengaplikasikan dalam budaya, maka perkara yang lebih jelas dan lebih terpampang kepada kita bahawa secara tersurat dan tersirat, semasa membuat penterjemahan, kita perlu memastikan bahawa penterjemah perlu memahami budaya tempatan supaya pembaca tempatan ataupun pembaca teks sasaran tersebut, budaya teks sasaran tersebut, supaya mereka mudah memahami dan mudah mengertikan maksud tersurat serta tersirat tanpa menghilang maksud asalnya. Itulah penekanan yang telah dapat dalam bahagian kesimpulan. Demikianlah pembentangan saya, The Ocean at the End of the Lane, yang menjadi sebagai teks asal dan juga perkara yang menjadi teks sasaran, Lautan di Hujung Lorong, menjadi sebagai satu pembentangan dari perspektif teori Neo-Marx dan mengaplikasikan dari bentuk unsur budaya. Sekian, terima kasih daripada saya.